Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam kepada semua, selamat pagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Abang Syazin, Kak Syah, Kak Rohani, Kak Nohana, Kak Nur Hazati, Kak Syahra, Kak Nuralina, Abang Abdul Latif, Kak Nur Liza, Kak Rohaya, Kak Soleha, Kak Amna, Kak Rahayu, Kak Rohima, Kak Nuriha, Kak Naya, Kak Kalsum, Abang Heri, Abang Ali, Kak Amiza dan semua sekali lah noh. Ramai sangat ni kalau nak sebut ni. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Encik Roslina dan semua sekali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semua sihat belakang nah. Tuan-puan sihat, ada yang menanti-nantikan live kita pagi ni. Alhamdulillah. Bila lah nak mula live kan, seronok bila dapat mengaji sama-sama ramai-ramai. Dia akan naikkan semangat bila kita tengok ramainya yang mengaji sekali, ramainya yang boleh. Lepas tu ramai-ramai lah jadi semangat lagi. Betul? Bila nampak ramai, lebih ramai lagi semangat. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebelum kita mula macam biasalah, jom kita jemput rakan-rakan kita. Biasalah ad-dinun nasihah, kita kena selalu memperingatkan sahabat-sahabat kita tentang pengajian-pengajian kita lah. Ajak kelui, pimpin tangan mereka, jom tarik tangan masuk syurga sekali sama-sama. Baik, sebelum tu boleh tak komen di bawah, bantu saya sama ada dengar atau tak audio dan nampak tak untuk visual. Boleh letak di ruangan komen sama ada audio atau video, kualiti video okey tak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, yang lain sihat nah, alhamdulillah. Syukur. Jadi boleh letakkan di ruangan komen. Cuba komen sama ada visual atau audio saya ni okey tak, untuk proses pembelajaran kita pagi ni, untuk pengajian kita pagi ni. Nampak video audio okey sangat, alhamdulillah. Okey, syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang baru masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada Syawal yang keempat noh, betul ya? Yang keempat noh. Jadi saja noh. Pejam celik dah jumpa Syawal yang keempat. Baik, sebelum kita tunggu yang lain, jomlah kita sama-sama jemput rakan kita, rakan-rakan sahabat seislam kita, dengan kita berkongsi, ke grup-grup FB yang ada, ke wall FB kita, ke grup-grup WhatsApp. InsyaAllah bila kita kongsikan, pahala yang kita baca ni jadi berganda. Okey? Alhamdulillah.
syukur. Jadi banyak faedah kita kongsi. Sebab apa? Sebab dia bukan takat sekarang saja yang kita dapat manfaat. Bukan takat diri kita saja dapat manfaat, orang ramai pun dapat manfaat. Betul. Sebab apa? Sebab benda ni adalah macam kita dapat dua benda. Satu sedekah. Sedekah macam mana? Sedekah daripada tenaga kita. Kita kongsikan menggunakan tenaga kita, betul. Sikit je kita gunakan tenaga kita, tapi Allah balas dengan balasan yang lebih besar. Dan yang keduanya, amalan ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Jadi orang yang mengaji ni selalunya dia akan dia nak baca sampailah dia mati nanti. Dia nak bawa sampai ke kubur, betul. Jadi orang yang nak sangat mengaji, bila dia tengok live ataupun hasil asbab yang kita kongsikan, kita dapat pahala tu yang mengalir. Jadi nak tak, inilah peluang kita, sama ada kita mau atau tak, betul. Jadi pilihan atas kita. Jom kita sama-sama jemput. Kita sama-sama jemput rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, sanak saudara, ibu ayah untuk mai mengaji sekali dengan kita, okey? Kalau tahun lepas hari raya kita sebulan teh, tak apa, kali ni kita raya je tiap-tiap hari. Duduk di rumah jaga diri masing-masing, insya-Allah. Doa-doa lah, semoga Allah angkat balik. Walaupun kita nampak macam mustahil, tapi bagi Allah tak mustahil bagi dia. Apa-apa pun yang kita minta daripada Allah ni tak mustahil. Bagi kita nampak mustahil, tapi bagi Allah tak mustahil. Jadi kita doalah semoga Allah angkat balik makhluk dia ni yang bernama Corona ataupun COVID-19. Semoga kita boleh jalani kehidupan seperti biasa, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Jom kita zikir sikit, bermunajat sikit kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ibu ayah ataupun tuan-puan berkongsi live kita pada pagi ni, insya-Allah. Nawaituku untuk belajar Al-Quran lebih mendalam sehingga ke hujung nyawa. Betul. Dan pastikan setiap kali kita belajar Al-Quran, tak lain tak bukan niatkan untuk Allah. Kita nak perbetulkan kalamullah, kita nak perbetulkan wahyu yang Allah sampaikan daripada melalui Nabi. Jadi kita nak fasih dalam baca Al-Quran, pastikan niat kita betul. Bukan niat untuk tunjuk dekat jiran sebelah, weh aku boleh mengaji dah weh, bila lagi weh, main mengaji okey dah, dapat pahala dah. Yang menunjuk tadi tu tak dapat pahala, silap-silap yang mengaji tu jadi dosa balik. Weh aku boleh mengaji dah weh, aku ada lenggok ustaz ni, aku ada bunga dah, dulu aku tak boleh mengaji. Hang tak pandai mengaji, tajwid tak reti jaga. Jangan condemn orang nah. Ingat balik asal usul kita. Dia pun boleh jadi macam kita kalau dia pun boleh baca dengan fasih kalau kita ajak dia. Jangan condemn orang nah. Jadi kita niatkan kita belajar ni kerana Allah, okey? Ingat kerana Allah, insya-Allah. Bila kita niat kerana Allah, kita tak rasa beban, kita tak rasa berat bila kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tetap dapat pahala. Kita tetap dapat pahala. Dan kena usahalah, kena usaha bagi boleh. Okey. Jom kita berzikir dahulu, kita bermunajat sementara tuan-puan berkongsi video, berkongsi live kita pagi ni, insya-Allah. Okey. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا
برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Baik, insyaAllah bagi tuan-puan yang nak perbaharui wuduk, masih sempat kita berbaki 5 minit sebelum kita mulakan majlis kita pagi ni, insyaAllah. Okay? Baik, sekali lagi jom kita sama-sama zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita share kepada seorang saja, contohnya seorang tadi share kepada seorang, ya Allah pahala ni mengalir, dan ramai lagi yang dapat baca. Tak seronok ke? Seronok lah kan, sebab umat Islam dapat baca, pakat-pakat dapat baca, fasih pula. Okay? Kita nak macam tu lah, pakat-pakat boleh baca Al-Quran. Bukan kita seorang saja, kita nak ramai boleh, ramai jelas, ataupun ramai yang celik Al-Quran. Celik Al-Quran. Jadi katakan celik Al-Quran ni orang yang boleh baca, tetapi kita nak orang yang celik Al-Quran beserta tajwid. Ingat tu, beserta tajwid. Sebab pentingnya tajwid. Bila kalau kita salah, kadang-kadang tajwid ni akan lari maksud. Betul. Jadi kita perbetulkan tajwid, insya-Allah. Kita fasih dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, takkan dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran ni kita tak boleh usaha untuk bagi boleh baca, betul? Jadi insya-Allah kita usaha untuk berkongsi supaya ramai lagi dapat manfaat, ramai lagi boleh baca Al-Quran. Baru tadi saya baca muka surat 43 ni dengan anak. Alhamdulillah. Keluarga Mawaddah ni, alhamdulillah. Semoga kita semua tergolong dalam keluarga yang Mawaddah, dalam keluarga yang membawa agama Islam, satu orang kata cara hidup ni menggunakan cara hidup agama Islam. Okey, insya-Allah. Baik. Sebelum tu, bagi yang belum tahu, kita punya live setiap pagi, setiap hari pukul 7 hingga 8 pagi, kecuali hari Jumaat, kerana kita bagi laluan kepada bacaan surah Al-Kahfi pukul 9 suku, 9.15 di page My Mengaji juga. Jadi setiap hari kita akan ada kelas pukul 7 sampai 8 pagi, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua ahli Al-Quran yang baru masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. 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 Saya pun tak tahu siapa yang share, tiba-tiba je ada. Saya follow. Alhamdulillah. Nampak tak? Asbab musabab. Kita berkongsi, tiba-tiba orang boleh join kita baca Al-Quran. Dan kita tak tahu pun siapa-siapa yang boleh join atas kita perkongsian kita tadi tu. Nampak? Kita tak tahu sebenarnya Allah nak buka hati ni kepada sesiapa sahaja. Tak kira lah dia tu Islam ke tak Islam ke. Bila Allah kata Allah nak buka hati untuk dia mengaji tentang ilmu agama, ilmu Al-Quran, Allah akan tarik dia masuk dalam
dalam live kita pagi ni. Tak kira lah live mana pun, kita kongsilah janji benda yang baik. Tu adalah salah satu contoh yang kita boleh tengok live lah yang tadi. Nama apa tadi ni? Sana. Kak Ainil Hayati, alhamdulillah. Kak Ainil Hayati tu, dia pun asbab musabab atas perkongsian orang, atas perkongsian kita, tiba-tiba dia boleh join sampai sekarang. Dia boleh join kita punya live pagi ni sampai sekarang. Saya rasa ramai macam tu. Betul. Jadi alhamdulillah. Jadi kita nak macam tu lah, kita berkongsi, biar walaupun kita tak boleh nak join lepas-lepas ni, contohnya kita banyak sangat kerja, tapi orang yang kita kongsikan tadi, walaupun kita tak kenal, kita dapat pahala bacaan juga. Nak tak? Macam tu lah. Allah nak bagi pahala ni mudah saja. Yang kita ni kena pandai lah. Macam investment pun kita kena pandai main, betul. Dalam ASB kalau kita belajar lah kan. Kalau kita belajar investment, nak lebih untung, kena pandai main cara corak perjalanan investment tu macam mana. Jadi barulah kita dapat income yang banyak. Macam tu lah juga pahala. Kena pandai kita olah pahala tu menjadi satu investment yang banyak. Okey. Makcik pun dah share. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua yang sudah berkongsi. InsyaAllah mungkin mesti akan ada juga seorang, dua orang yang terbuka hatinya untuk mengaji. InsyaAllah kita doakanlah macam tu. Bila kita kongsi, kita doakan, ya Allah, dengan perkongsian aku ni, ya Allah, semoga ada yang terbuka hati, yang tergerak hati. Tak kira lah seorang, dua orang, tiga orang pun dapat manfaat. Macam mana kita dapat manfaat? Okay? Seronok kan? Bila dapat pahala free-free, duduk goyang kaki. Contohlah Allah buka hijab, nampak pahala tu macam duit. Dapat 10 pahala untuk satu huruf. RM10 lah contohnya. Seronok, kita tak pergi kerja dah. Masuk RM10 lah akaun, RM10. Itu yang kita baca. Belum yang orang lain baca pun dapat RM10. Orang lain yang kita share tadi kan, dapat RM10 juga. Kita dapat RM10, tak dapat 10% ke 50% tak. Dan bukan dapat setengah ke. Dapat RM10. Macam mana dia dapat, kita pun dapat RM10 juga. Macam tu. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita niatkan semuanya kerana Allah, share pun kerana Allah, share pun nak pahala. Okey. Nak bagi orang boleh mengaji. InsyaAllah Allah akan geraklah hati hamba-hamba dia, insyaAllah. Okay. Baik. Jadi kita dah boleh mula dah kan. Jom kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan tahniah kepada yang sudah berkongsi. Alhamdulillah. Jom sama-sama bersama saya kita tadah tangan, kita berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Okey, dah sedia dah semua. Alhamdulillah. Jom
So kita akan bertalaqi pada pagi ni muka surat 43 ayat 257. Ingat nah, kita nak baca secara bertajwid kan. Kita nak sangat baca bertajwid. Jadi kena dengar baik-baik lah cara sebutannya. Dan kita dengar dulu macam biasa. Saya kata apa? Kita dengar dulu bila bahagian yang pertama saya baca, dengar dahulu baik-baik dan tengok perkataan yang saya baca. Kemudiannya bahagian yang kedua barulah bila saya ulang yang kali kedua barulah ikut saya baca. Kita baca dalam keadaan bertajwid insya-Allah. Semoga Allah fasihkan lidah kita pada pagi ini insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Abaikanlah semua tu nah. Saya tak boleh nak buat apalah, biarlah dia nak mengaji sama. Inilah jadi bukti kadang-kadang ada haiwan kecil-kecil tu kan. Yang itulah menjadi bukti kita ni, kita main mengaji. Pernah tak kita dengar yang mereka ni lah yang akan jadi saksi setiap yang ada depan kita ni, menjadi saksi kita mengaji nakkan keredaan Allah. Setiap yang kita guna, contohnya lidi yang saya guna ni, handset, cawan, air yang kita minum, semut-semut, semua ni jadi saksi kita di akhirat kelak insya-Allah. Okey, jom. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Okey. Yukhrijuhum mim yang bersabdu. Kena ingatlah, kena ingat selalulah yang ni. Mudah saja kan. Nun ataupun mim bila di atasnya ada sabdu, kena buat apa? Kena dengung. Sekali lagi, mungkin ada yang baru tengok nota kita. Okey, baik. Jom kita tengok. Nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, kita kena wajib dengung. Ingatlah, nun yang bersabdu. Sabdu tu apa? Sabdu tu yang bentuk W kecil, itulah yang dipanggil sabdu. Ataupun yang tak biasa panggil sabdu ataupun syaddah, samalah syaddah atau sabdu. Okey, faham nah? Jadi itulah wajibal gunnah. Itu daripada segi Arabnya, wajibal gunnah ataupun kita wajib dengung. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok. Jadi mim yang bersabdu kan, kena dengung. Minadhu, hujung lidah keluarkan sikit untuk dha. Minadhu, sikit saja. Minadh-dhulumati ilan. Nun yang bersabdu kena buat apa tadi? Kena dengung. Wajib dengung. Berapa harakat? Bila kata dengung, kita dengungkan 2 harakat. Semua jenis dengung kita dengungkan 2 harakat. Boleh ke boleh? Jadi macam mana? Pastikan dengung sahaja yang panjang 2 harakat. Kalau ada huruf mat baru kita panjangkan untuk mat. Boleh. Ilan, nampak tak dengungnya panjang 2 harakat. Ilan nur. Okey. Waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk dan yang baru join live kita. Tahniah kerana dapat join live kita pada pagi ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi Allah lah yang pilih kita. Jadi jom sama-samalah kita kongsi live kita pada pagi ni. Semoga ramai lagi umat yang dapat manfaat, yang dapat baca
yang dapat baca Al-Quran. Macam mana kita baca Al-Quran secara bertajwid, insya-Allah. Okey, jom seterusnya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Boleh? Walladhi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Walladhi nakafaru. Ada ombak kan? Bila ada ombak ni ataupun pak misai, panjangkan 5 harakat. Kafaru awliya. Ada ombak juga. Jadi panjangkan 5 harakat. Awliya'uhumut taghut. Dekat tak tu kita keluarkan angin. Bukan kita lantunkan. Bukan taghut. Tetapi kita keluarkan angin yang dipanggil hamas. Taghut. Nampak tak? Dengar? Taghut. Bukan taghut. Tetapi taghut. Boleh? Okey, seterusnya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Boleh tak Ustaz bawahkan sikit skrin, tak nampak ayat. Zoom zoom ke bawah ke? Okey, boleh? Baik, kita ulang sekali lagi. 1, 2, mula. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Boleh? Yukhriju. Yukh jaga kha. Yukhriju nahum mi. Mim yang bersabdu kena dengung wajib dengung dua harakat. Okey ibu ayah, tuan-puan, dengar nah. Kalau kita nak nampak visual yang elok, minta kita melintangkan atau potretkan kita punya phone. Potretkan kita punya phone untuk tengok visual yang jelas. Sebab apa? Sebab dalam skrin saya ni sudah memenuhi ruangan Al-Quran. Saya ambil tulisan sahaja dalam visual. Jadi kita potretkan phone, melintangkan phone untuk tengok visual yang lebih berkualiti lah. Okey. Kemudiannya kita tolak komen ke kanan. Kita slidekan komen ke kanan untuk elak daripada kita tengok komen, insya-Allah. Okey. Kalau ada sebarang persoalan boleh terus tulis di ruangan komen, insya-Allah. Okey. Itu bagi membantu kita lah untuk memudahkan pengajian kita pagi ni, insya-Allah. Okey, seterusnya. Ulaika ashabun nar. Lagi tak nampak Ustaz terlindung ejaan siaran langsung. Oh ya kah? Jadi slide ke tepi. Untuk bahagian komen, slide ke belah kanan. Boleh? Okey. Baik, seterusnya kita tengok dulu. Baca sekali lagi. Ulaika ashabun nar. Ada ombak kan? Jadi panjang berapa harakat?
baca 5 harokat. Ingat nah 5 harokat Ustaz. Macam mana kita nak kira 5 harokat Ustaz? Macam mana? Kita agak-agak saja. Tapi kalau kita nak start dengan kira dengan jari, kita agak-agak sahaja pun tak mengapa. Baik, bagi visual yang tak berapa jelas, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau boleh, jika ada Al-Quran, buka Al-Quran, muka surat 43 nah. Buka Al-Quran. Jadi insya-Allah kita manfaatkanlah Al-Quran di rumah. Jangan tinggal berabuk, okey? Boleh? Okey, jom. Sekali lagi. Ulaika jaga sad, ha pedas. Habun nar. Nun yang bersabdu kena buat apa? Kena dengung berapa harakat? Dua harakat. Ashabun nar. Boleh. Okey, baik. Surah Al-Baqarah muka surat 43 ayat atas sekali. Kita nak habis dah ayat 257. Okey. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Okey. Hum mim mati ada tanda mati. Kita kena buat apa ni? Kena jelaskan mim. Hum fiha khalidun. Okey. Baik, habis. Maaf nah, kamera saya dah tak boleh nak ke bawah. Jadi kalau kecil saya minta tengok Al-Quran masing-masing noh, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang baru join. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah kita teruskan. Okey, boleh nah? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Boleh. Alam mim mati ada tanda mati. Mungkin ada yang baru tengok betul. Jadi jom kita tengok sikit. Untuk mim mati yang ada tanda mati, nun mati yang ada tanda mati, kita kena buat apa? Kena baca dalam keadaan jelas. Nampak tak? Bila mim mati ataupun nun mati yang ada tanda mati. Dia ada beza nah antara ada tanda mati dan ada yang tak ada tanda mati. Jadi yang ni jelas. Bila ada tanda mati kita kena baca jelas. Okey. Alam tara ilal ladzi. Hujung lidah keluarkan sikit di mana? Hujung lidah keluarkan sikit di antara gigi gunting. Ilal ladzi. Ha pedas nah. Kita panjangkan dulu 6 harakat, kemudian baru masuk ke jim. Macam mana tu? Ha tu panjang dulu. Hajja. Bukan haj. Ha tu yang panjang dulu. Okey, boleh. Hajja Ibrahim. Pastikan panjang 6 harakat. Hajja qalqalah surah. Bila kata qalqalah kena lantunkan. Masihkah kita ingat? Masihkah dikau ingat apa itu huruf qalqalah? Cuba sebutkan formula tersebut. Ingat lagi tak? Huruf qalqalah ada berapa? Saya bagi clue, ada 5. Terus sebutkan formula. Apa dia huruf qalqalah? Apa dia huruf qalqalah tersebut? Sebutkan.
Baik, jadi huruf qalqalah kena lantunkan. Saya tak sebut lagi nah formula untuk huruf qalqalah. Saya nak tengok lah. Sebab ramai yang hebat-hebat dalam ni. Yang boleh dah sebutkan. Yang boleh dah bantu kita untuk sebutkan huruf qalqalah. Okey. Huruf qalqalah ada 5. Jadi apa dia? Baju dah kotor. Ada dah seorang jawab. Alhamdulillah. Baju dah kotor. Ustaz apa tu baju dah kotor? Ustaz ni merapu lah. Sebenarnya ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau kita letakkan baris dekat ba, jadi baris atas untuk ba, jim baris depan, ju, da, ko, to. Contohnya lah kita buat macam tu supaya senang ingat. Jadi hurufnya ada 5, iaitu ba, jim, dal, qaf, to. Kita tengok balik huruf qalqalah. Ada 5 huruf. Kita pakai formula mudah. Baju dah kotor. Qalqalah tu kena buat apa? Kena lantunkan. Jadi di sini qalqalah. Okey, boleh? Kena lantunkan. Pandai. Cantik. Ibrahim fi rabbi. Okey, selesai. Seterusnya. An atahu Allahul mulka iz qala Ibrahim. An atahu Allahul mulka iz qala Ibrahim. Boleh. Alhamdulillah, pada pagi ni kita dah pecah rekod nah. Pecah rekod dah 2k view. Alhamdulillah. Bukan sebab apa? Sebab hasil daripada ibu ayah, hasil daripada tuan puan kongsi lah. Ramai yang nak manfaat, ramai sebenarnya yang nak mengaji, ramai sebenarnya nak perbetulkan tajwid. Jadi alhamdulillah kita dah ada alternatif, kita dah ada platform untuk mengaji. Jadi kalau kita lepaskan peluang, sayanglah, betul? Sayang tak? Bila kita dah tak ada kemajuan teknologi suatu hari nanti, sebab memang akan tak ada suatu hari nanti kan. Jadi bila dah ada, kita manfaatkan. Sebab apa? Ramai yang dah boleh baca betul. Kalau kita tengok komen yang lepas, ramai yang kata Alhamdulillah Ustaz dah boleh baca. Bukan daripada live ni saja, mungkin daripada live yang lain pun dia boleh baca disebabkan live tersebut. Jadi kita hanya bantu yang usaha tu ibu ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang baru masuk nah, alhamdulillah. Perbanyakkan ucap alhamdulillah. Saya sebenarnya seronok sangat-sangat bila kita kongsi ilmu dan ramai yang dapat manfaat tu. Seronok. Ibu ayah pun seronok. Apatah lagi saya. Seronok sangat-sangat orang boleh mengaji. Jadi dapat input yang kita boleh dapat daripada pengajian kita. Alhamdulillah. Baik, kita tengok sekali lagi. Sekali lagi nah kita baca nah. An atahu Allahul mulka iz qala Ibrahim. Okey. An, nun mati ada tanda mati, kena baca jelas. Okey. Terima kasih dekat Allah lah. Tak perlulah dekat saya. Saya ni hanya perantaraan sahaja. Perantaraan untuk ibu ayah boleh baca Al-Quran. Okey. Nampak tak manfaat ni? Boleh ramai dapat. InsyaAllah. Okey. Jadi kena baca jelas. Bila kata baca jelas untuk nun mati, lidah kita angkatkan letak di langit. An atahu Allah, nama Allah.
Lafzul jalalah. Ingat tak berapa panjang untuk nama Allah? Subhanallah, kita kena panjangkan. Panjangkan 2 harakat untuk nama Allah. Atahullahul mulka iz. Hati-hati untuk zal. Ingat lagi tak untuk zal? Kita kena keluarkan hujung lidah. Berapa huruf Ustaz kena keluarkan hujung lidah? Hurufnya 3 sahaja yang kena keluarkan hujung lidah, iaitu sa, za dan juga dha. Keluarkan hujung lidah sikit sahaja. Ingatlah, hujung lidah, bukan keluarkan lidah, hujung lidah sahaja. Iz, dan pastikan jangan ada lantunan, bukan iz tetapi iz qala pun sama qalqalah yang tadi kita sebut. Ibrahim. Okey, habis. Kita ambil balik. Iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Boleh? Ingat tak tadi saya kata jangan lantunkan, dia bukan huruf qalqalah. Jadi kita iz, bukan iz. Iz dah jadi qalqalah, betul. Iz, hujung lidah hati-hati kita keluarkan sikit. Boleh? Iz qala ni baru qalqalah. Lantunkan ba. Ibrahim. Yang ni bentuk apa ni Ustaz? Yang ni bentuknya untuk panjang. Ni ya kecil ni. Ibrahim rabbiyalladzi. Hujung lidah keluarkan sikit. Pedas. Yuhyi wa yumit. Boleh. Okey. Rasanya panjang kan tadi. Jadi dah praktis ke kemarin? Saya suruh apa? Tarik nafas panjang-panjang, kemudian jerit dalam ayak. Ayak Ustaz. Air. Ada orang sebut macam-macam lah. Tapi boleh faham kot nah. Boleh jerit dalam ayak. Biasalah orang utara. Orang utara kita cakap macam tu lah. Okey. Jadi dah praktis ke kemarin? Ke jerit luar ayak. Orang kata dia ni buang tabiat ke apa. Jadi yang tu adalah salah satu tips untuk kita praktis nafas panjang. Kemudiannya bila keadaan kita tengah baca, kita tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung. Boleh? Okey. Itu adalah salah satu tips untuk nafas panjang lah. Kalau nak praktis sebelum mengaji. Caranya adalah jerit sekuat hati. Sampai muka merah menyala lah. Tak payahlah. Sampai kita rasa habis dah nafas. Kemudiannya baru habis stop untuk nafas. Kita jerit tu lah kan. Kemudiannya bila kita baca dalam keadaan situasi kita baca sekarang, nafas kita tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung. Kemudian kita baca. Boleh? Okey, jom kita try sekali lagi. Boleh praktis? Tegakkan badan dulu, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung bila saya kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Boleh? Cantik lah tu. Boleh kah? Qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Okey?
Qala ana. Di sini kenapa tak panjang ni? Bukan qala ana uhyi salah lah, sebab ingat nah, bila ada tanda O ataupun bila ada tanda kosong di mana tempat pun, di atas waw ke, di atas alif ke, pastikan huruf tersebut tak dibacakan, kita abaikan sahaja. Qala ana abaikan. Bukan ana, abaikan huruf tersebut, okey. Ana tak dibacakan. Dia ada tetapi tak dibacakan. Alif ziyadah betul. Qala ana pedas. Pedas. Wa umit. Okey. Seterusnya. Baik, sebelum tu di kesempatan ni, bagi sesiapa yang nak kami bantu guide lebih detail tentang tajwid, tentang makhraj huruf, tentang pengenalan awal huruf, macam mana huruf mat, macam mana nak kenal, sekian-sekian, boleh buat pradaftar. Pradaftar link ada di pin komen di bawah nah. Nampak tak Ustaz Zuhaidi? ALC Sungai Ara, tekan Simo tu, kemudian boleh buat pradaftar. InsyaAllah kami akan bantu sedaya upaya kami, insyaAllah. Okay, siapa yang nak bantuan kami lah, insyaAllah. Itu adalah daripada segi tajwid ataupun makhraj yang lebih tepat, lebih keluar huruf-huruf yang kita sebut tu lebih detail lah. Untuk bahagian kelas asas ada, kelas tajwid pun ada, insyaAllah. Kami bantu sedaya upaya kami, insya-Allah. Okey, baik. Jom seterusnya. Qala Ibrahim. Kenapa Ustaz berhenti sini, Ustaz? Sajalah, sebab takut sagi nafas panjang pula kita kena ambil, betul. Jadi kita boleh berhenti sebelum fa. Teruskan pun tak ada masalah. Qala Ibrahim fa inna Allah. Tak ada masalah. Tapi sengaja saya berhenti situ. Okey? Baik. Bagi yang nafas panjang, tak ada masalah. Teruskan. Okey, baik. Sambung. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal mashriq. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. Alhamdulillah. Baik, kita tengok. Fa'inna, nun yang bersabdu. Jadi kena buat apa bila kata nun yang bersabdu? Kena dengung lah. Ni wajib al-gunnah. Wajib dengung. Fa'innallah. Dengungkan dua harakat dulu. Fa'innallah. Nama Allah, panjangkan dua harakat juga. Ya'ti bisyam. Jaga shin. Sifat tafashi, ada semburan sikit. Bisyamsi minal mashriq. Hati-hati, kadang-kadang kita keliru di antara sa dengan shin. Kadang-kadang kita baca math. Hati-hati, ini bukan math tetapi mash. Ingat, kita kena tengok dia punya kolam dia ada berapa. 1, 2, 3. Kalau ada satu saja barulah sa. Kalau ada tiga kolam ataupun 3 mangkuk, itu adalah shin. Mashriqa. Okey, zoom out sikit. Okey, boleh. Tak ada masalah, kita zoom out. Okey, boleh Setakat ni bolehkah dapat? Seronok tak mengaji? Seronok kan kita mengaji? Sebelum ni kita mengaji kan, kita ya Allah, aku tunggal langgang ni baca secara panjang pendek pun tak betul lagi, yang tu tak betul. Jadi, pesanan saya satu sahaja. Kita fokuskan satu-satu. Ingat, fokuskan satu-satu. Contohnya, kita nak fokuskan hari ni. Contohnya,
dengung, bahagian dengung. Jadi kita fokuskan bahagian dengung. Bagi boleh dulu bahagian dengung. Kemudiannya kita fokuskan bahagian panjang. Barulah kita upgrade diri. Kita tambah lagi ke bahagian yang seterusnya. Jangan kita kelam kabut nak tambah sampai kita tak boleh apa langsung. Panjang pun tak boleh, dengung pun tak boleh. Jadi bacaan jelas pun kita tak boleh. Jadi hati-hatilah, kita kena ambil satu-satu. Bagi mahir dulu satu-satu, kemudiannya bila dah mahir, selalu saya sebut bila kata kita dah mahir satu ilmu, kita tolong kita kongsikan. Tolong kongsikan dekat anak beranak. Kita ajak, oh yang ni panjang ni, mak tahu takat ni je hari ni. So esok pula dengung, esok pula ajak anak pula yang bahagian dengung. InsyaAllah bila kita melalui proses pembelajaran dan mengajarkan balik, berkongsi balik, InsyaAllah benda ni akan tahan lama. Akan tahan lama. Okey, Alhamdulillah. Seronok sangat. Syukur. Alhamdulillah ramai yang kata seronok. Seronok kan mengaji. Dulunya ya Allah, aku tak boleh mengaji, tak best lah. Jadi dia malas. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 hari sekali. Lo ni dia boleh dah tiap-tiap hari. Sebab apa? Aku dah boleh baca lah. Dan dia sayang nak tinggal. Sebab apa? Bila dia tinggal baca Al-Quran, dia takut. Bacaan bertajwid dia yang sebelum ni dia dah boleh baca, tiba-tiba dia tak boleh baca. Betul. Bila seorang baca tak sedap macam ustaz baca. Sedap tu kemudian hari lah, insyaAllah lah. Dia ada taranum yang kita perlu pelajari. Tak boleh lah kita tarik lagu selendang kasih ke, tak boleh lah tarik lagu ombak rindu, tak boleh. Kita kena ikut taranum dia. Jadi fokuskan dulu bahagian tajwid. Kemudian hari dah boleh tu semua, dah boleh baca bertajwid, insyaAllah kita upgrade pula kepada taranum dan sebagainya. Setakat ni kelas taranum tak ada lagi lah, no? Okey. Okey, sambung. Seterusnya, fa'ti biha minal maghrib. Boleh? Biha minal maghrib. Jaga juga sini. Ghain. Jangan ada lantunan. Bukan maghrib. Salah lah. Bukan fa'ti biha minal maghrib. Maghrib. Automatik yang tu dah jadi qalqalah. Jadi ghain bukan qalqalah. Maghrib. Sebab hati-hati nah. Sebab di sini kita ada dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghrib. Maghdu. Faham? Jadi ghain ni jaga, hati-hati. Ghain ni macam mana kita nak bunyikannya? Ghain ni dengan kha, dua-duanya ada getaran. Cumanya ghain lebih lembut daripada kha. Ghain. Ataupun kita cuba buat macam kita kumur ayam, kemudian kita letak di tengkok kan. Begitu bunyi ghain. Punya nak tunjuk contoh tu. Okey. Alhamdulillah. Baik, boleh. Innalillah. Baik, saya tak ada baca nah untuk bahagian siapa tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, minta maaf nah jika saya terlepas pandang komen-komen. Jadi di sini ingatlah, hati-hati, jangan ada lantunan. Bukan maghrib, tetapi maghrib. Dan di hujung ni kita ada lantunan. Okey, boleh. Seterusnya, fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Boleh. Fabuhital ladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Fabuhital ladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Okey. Boleh. Kafar. Jangan panjang sebab tak ada huruf mat. Kafar. Okey, seterusnya. Wallahu la
القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. Sedap pula dengar Ustaz sebut salah lah. Sebenarnya saya dengar adik-beradik saya duduk bawah. Saya duduk atas, tingkat atas. Dengar adik-beradik saya duduk kata salah lah. Dia tiru saya balik. Kemudiannya ada orang komen. Kak Julie Zakaria. Sedap pula dengar Ustaz sebut salah lah. Okay. Jadi lenggok-lenggok Piramli sikit ada. Nah. Sebenarnya kan kita tengok kalau bahagian Tarannum, minta maaf saya mencela sikit. Kalau bahagian Tarannum ni banyak Piramli ambil daripada Al-Quran sebenarnya lagu dia. Lagu dia banyak yang dia ambil daripada Al-Quran. Tarannum. Dia ikut Tarannum sebenarnya. Tu yang walau kita. Dia akan menyanyi. Minta maaf saya masuk sikit. Tapi betul. Kalau kita dengar betul-betul lagu Piramli, dia banyak ikut Tarannum. Itu yang bila dia menyanyi pun dia ikut tajwid. Jadi kita pun nak baca bertajwid betul. Bukan suruh dengar lagu dia, tapi orang dulu sangat menitik beratkan tentang tajwid dalam bacaan. Okey. Baik. Boleh setakat ni. Jadi insya-Allah saya akan tunjukkan cara bacaan sekali lagi antara tha, za, dha. Antara tha, za, dha dan ghain dan kha. Boleh? Okey. Boleh nah? Jelas? Okey, baik. Kita tengok 3 huruf yang kena keluarkan hujung lidah. Bolehkah? Jelaskah? Boleh nampak saya kah? Okey, boleh nampak? Baik. So, cara bacaannya macam mana? Kita tengok antara tha, za dan juga dha. Tha, za, dha nah. Boleh ataupun terbalik. Terbalik ke huruf? Jadi boleh tengok tha yang 3 titik ni, 1 mangkuk dan 3 titik, za, dha. Boleh. Okey. Untuk tha, za, dha, kita keluarkan hujung lidah. Hujung lidah kita keluarkan sikit di antara gigi gunting. Tha, za dan juga dha. Tha, za, dha. Hujung lidah keluarkan sikit. Boleh? Yang seterusnya antara ghain dan juga kha. Huruf-huruf ni pastikan kita kena hafal lagu Piramli lah. Jadi betul lagu Piramli banyak yang ikut fasahah yang ada tajwid. Boleh dengar. Okey, baru hari ni tengok Ustaz. Selalu dah, setiap hari saya tunjuk dah. Setiap hujung live saya tunjuk cara-cara sebutan dan sebagainya. Baru hari ni tengok Ustaz. Alhamdulillah boleh tengok. Okey. Dan ghain dan juga kha. Okey, kita tengok. Kalau perumpamaan yang saya buat lah noh, yang ni untuk bagi mudah kita baca. Ghain. Cara sebutannya kalau saya sebut untuk budak-budak ghain. Kha untuk orang tua. Kenapa saya sebut macam tu? Okey. Kalau ghain untuk budak-budak yang saya kata tadi, sebab budak-budak sahaja yang main air. Dia letakkan air, dia main betul. Macam tu. Ada orang tua main? Tak ada kan? Untuk orang tua tadi kha. Dia nak keluarkan ke ha. Jadi kha ni lebih ke kasar. Praktis lah. Kena praktis. Boleh? Perbezaannya nah, nampak? Takut. Sebab dalam surah Al-Fatihah kan ada huruf ghain. Ghairil takut. Bila kita baca ghairi bermaksud selain, betul? Ataupun tidak. Dia akan ada banyak maksud lah. Tetapi mungkin akan bermaksud ghairi selain ataupun tidak ghairi ataupun tanpa. Tetapi bila kita tukar jadi khairi, dia akan jadi maksud lain. Dia akan jadi bermaksud lebih baik khairi. Jadi bila kita ubah sahaja makhraj, kita ubah sahaja huruf, automatik ubah
makna. Jadi hati-hati. Kita cubalah practice make perfect. Ustaz jangan cakap laju-laju. Oh, laju sangat kau. Okey, minta maaf nah. Ustaz mula pukul berapa baru masuk? Kita mula pukul 7 sampai pukul 8 setiap hari kecuali hari Jumaat. Boleh? Oh, orang utara semua comel-comel. Amboi, orang sana pun comel. Semua comel. Orang Malaysia semua comel. Okey. Jadi alhamdulillah. Tahniah dekat diri sendiri. Kita pejam mata balik. Ya Allah, sebelum Ramadan, bagi siapa yang sebelum Ramadan lah join. Ya Allah, sebelum Ramadan, ya Allah, aku join. Aku tak dapat live mana-mana pun sebelum PKP ni. Aku tak ada hikmah yang aku jumpa, yang aku dapat jumpa macam ni, yang aku boleh baca Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku syukur sangat aku boleh baca Al-Quran. Seronok. Tapi kita kena berazam. Bila kita dah dapat baca Al-Quran, kita nak kongsi manfaat ni. Dan yang tu Allah akan bagi dekat kita. Sebab apa? Sebab pernah tak saya cerita tentang Allah kirim dekat kita, Allah bagi kita boleh baca. Sebab apa? Sebab Allah nak kita ajak orang lain. Dia nak kita jadi perantaraan antara kita dengan orang lain boleh baca Al-Quran. Macam tu sedekah. Saya pernah ceritakan. Kenapa Allah bagi kita kaya? Sebab Allah jadikan kita ni perantaraan di antara kita dengan orang miskin. Allah bagi duit tu untuk kita bagi balik dekat orang miskin. Bila kita kedekut, Allah tarik balik, Allah bagi dekat orang lain yang boleh diharap untuk sampaikan rezeki yang Allah jadikan perantaraan kepada dia tadi untuk sampaikan kepada orang miskin. Jadi macam itulah ilmu. Allah bagi dekat kita ilmu, jangan kedekut ilmu. Kita sebarkan lagi. Bila kita sebar, kita kongsi, Allah akan bagi banyak lagi. Sebab apa? Sebab kita tak kedekut. Betul. Sebab kita tak kedekut. Jadi ingat, hikmah, carilah hikmah dalam ujian. PKP ni adalah ujian. Jadi nampak tak hikmah yang kita dapat dalam PKP. Jadi inilah hikmah dia. Kita dapat baca Al-Quran secara bertajwid. Jadi tahniah kepada 2,000 orang pada pagi ini. Kita dah pun membaca Al-Quran secara bertajwid. Minta maaf jika ada salah sebutan dan di mana-mana. Boleh tegur saya, tak ada masalah. Sebab saya pun ada kesilapan. Okey? Jadi semoga bermanfaat ilmu pada pagi ini. Dan tolong, saya minta tolong kongsikan. Itu sahaja. Tolong kongsikan ke dalam. Tolong kongsikan kepada sanak saudara, suami ataupun isteri. Kadang-kadang kan isteri kan suka beletak. Jadi abang nak beletak sikit ni. Beletak apa saya tajwid? Boleh. Okey, tak ada masalah. Okey. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat pada pagi ini ni, insya-Allah. Okey. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik, sebelum kita tutup majlis, bagi sesiapa yang belum join Telegram kita, boleh join di sana. Banyak yang kita boleh bertanya tentang Al-Quran dan sebagainya. Telegram kita yang bernama My Mengaji Live. Boleh join. Tak ada masalah, free saja. Okey. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, insyaAllah kita jumpa pada besok pagi pula. Wallahu ta'ala a'lam.